Okey, okey. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera, Madam. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan tentang peranan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian peradaban untuk subjek penghayatan etika dan peradaban. Okey, next slide. Okey, sebelum kami memulakan pembentangan kami, kami akan menggunakan diri dulu. Saya Erison Abel, anak Muris, nombor metrik 25 DET 23F 1041. Nama saya Nyam Jing Kai, nombor metrik saya 25 DET 23F 1042. Nama saya Farmian Alif bin Sabali, nombor metrik 25 di 23F1043. Nama saya Arun Surya, anak lelaki Suri Narayan. Nombor metrik saya 25 DET 23F1050. Untuk soalan yang kita dapat ialah soalan yang kaitan dengan bahasa dengan permainan. Objektif pembentangan ini adalah untuk nombor 1, memberi pengenalan tentang bahasa dan permainan yang ada di Selat Melaka. Nombor 2 pula, memberi contoh-contoh bahasa dan permainan yang ada di Selat Melaka. Untuk pengenalan pula, Selat Melaka adalah laluan maritim yang strategik yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Lautan Hindi. Selat ini telah menjadi titik persilangan budaya dan perdagangan selama berabad-abad. Kekayaan sejarahnya telah memberikan sumbangan yang besar kepada kepelbagaian budaya dan tradisi di rantau ini. Okey, di sini kita boleh melihat ada beberapa bahasa yang bahasa utama yang masyarakat Selat Melaka gunakan, dan sebenarnya banyak lagi, tapi ini adalah salah satu daripada bahasa utama yang digunakan di Selat Melaka. Okey, next slide. Okey, untuk bahasa Melayu adalah bahasa tempatan yang digunakan oleh masyarakat Selat Melaka pada ketika ini. Bahasa Melayu juga memainkan peranan yang penting dalam interaksi harian di kalangan masyarakat tempatan. Selain itu, bahasa Melayu juga adalah bahasa yang penting untuk berdagang. Contohnya di pelabuhan-pelabuhan perdagangan di Selat Melaka ketika itu. Okey, bahasa Arab menjadi bahasa penting dalam konsep perdagangan dan agama Islam. Pedagang Arab membawa bahasa mereka ke Selat Melaka dan ia digunakan dalam transaksi perdagangan dan juga dalam pengajaran agama. Untuk bahasa Cina, dia memerlukan dialek bahasa Cina yang digunakan di Selat Melaka. Ada bahasa itu adalah Hokkien, Hakka dan Cantonese. Bahasa Cina dibawa oleh pedagang Cina yang digunakan dalam perdagangan serta interaksi sosial. Bahasa Tamil. Komuniti Tamil dari India Selatan juga menyumbang kepada kepelbagaian bahasa di Selat Melaka. Bahasa Tamil digunakan oleh pedagang dan pekerja kontrak Tamil dalam perdagangan serta kegiatan harian. Okey, di sini kita boleh melihat ini adalah permainan tradisional Selat Melaka. Okey, pertama kita boleh lihat gasing, dan gambar kedua ini kita boleh lihat congkak, dan gambar ketiga sepak bola ayam, dan yang terakhir adalah layang-layang. Sebenarnya banyak lagi permainan, tapi ini adalah permainan yang utama yang mereka sering main pada zaman ini. Baiklah, permainan yang pertama iaitu gasing. Gasing ini adalah sejenis alat berbentuk cakera yang dipusingkan di atas permukaan tanah atau
papan kayu. Pemain yang dapat memutar gasingnya dengan paling lama atau menjatuhkan gasing lawan dianggap sebagai pemenang. Congkak. Congkak menggunakan papan berlubang dan biji-bijian kecil. Setiap lubang diisi dengan sejumlah biji dan pemain berusaha untuk memindahkan biji-biji ini mengikut peraturan tertentu. Pemain dengan biji terbanyak di kubu mereka adalah pemenangnya. Sepak bola ayam. Sepak bola ayam ialah permainan tradisional yang melibatkan bola ayam yang dijahit menjadi bola. Pemain berusaha menjaga bola ini tetap dalam udara tanpa jatuh ke tanah dengan menggunakan bahagian-bahagian tubuh seperti kaki dan kepala. Layang-layang. Layang-layang juga dikenali sebagai wall. Layang-layang diperbuat dari kertas dan bambu. Cara bermainnya ialah pemain berusaha mengendalikan layang-layang mereka di udara dan melakukan pertarungan dengan layang-layang lawan. Okey. Kesimpulan. Dalam kesimpulannya, selat Melaka bukan sahaja merupakan laluan perdagangan yang penting, tetapi juga adalah gelanggang kepelbagaian peradaban dari segi sosial budaya dan permainan tradisional. Keharmonian dan kepelbagaian di rantau ini adalah hasil daripada interaksi antara pelbagai bangsa, agama dan tradisi. Oleh itu, pentingnya untuk masyarakat yang berbilang kaum dalam sesebuah kerajaan itu hidup dengan harmoni dan kerjasama agar kerajaan itu dapat maju dengan pesat. Okey, di sini kita boleh lihat sumber rujukan yang kami dapat dan inilah link-link untuk sumber rujukan kami. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, bye-bye. Bye-bye. Macam okey ada.